Saya rasa ini satu keperluan sebab sekarang zaman teknologi macam-macam ada dekat internet. So kita boleh satu trend lah untuk remaja sekarang kan. Even kita pun tak ada masa nak pergi ke shopping complex nak cari barang-barang semua, satu trend untuk remaja. Ada juga dengan kalau macam beli barang online ni kadang-kadang saiz kita tak dapat yang menepati cita rasa kita. So itu satu keburukan dia. Dan kalau peniaga penipu ni banyak yang terjadi sebenarnya, tapi kita kena before kita buat satu order tu, nak buat pesanan tu, kita kena siasat dulu sources yang online shopping tu. Okay, rasa trend pun sebab sekarang ni macam ada yang malas nak pergi, tak ada masa nak pergi shopping complex kan. So just like okay lah, beli kat online je lah, atau beli last minute lah. So, online shopping saya macam kena tipu lah. And then certain barang tu apa yang kita order, yang sampai benda tu benda yang lain. Dia dapat beli barang dengan lebih cepat. Lepas tu dia senang sebab kita boleh terus search barang tu. Lepas tu kalau kita rasa suka, kita boleh order dan terus bank in, dan barang tu akan sampai dalam masa 2-3 hari je. Okay, tapi macam saya cakap, keburukan dia dia berisiko. Risiko dia mestilah yang risiko dia macam dapat barang tu dia tak sampai ke, barang tu yang apa yang dapat tak sama macam apa yang kita nampak dekat dalam internet. Biasanya dalam internet dia lagi cantik daripada apa yang kita nampak sebenarnya. Macam indah khabar dari rupa lah. Itu kata-kata orang ramai tentang hakikat sebenar yang melanda masyarakat tempatan, terutama golongan muda masa kini. Sebut sahaja membeli belah atas talian atau dalam bahasa ringkasnya online shopping, pasti ramai tertarik. Masakan tidak, dengan kemudahan teknologi canggih, pengguna tidak perlu keluar untuk membeli sesebuah produk barangan. Sebaliknya, pembelian barang hanya perlu dibuat melalui pesanan menggunakan sistem atas talian. Seperti sudah menjadi satu trend buat anak muda masa kini, barangan maupun produk yang dibeli secara online bukan satu perkara baru. Malah, ia merupakan satu pendekatan mudah buat mereka untuk membeli sekiranya produk yang dijual hanya terdapat di luar negara. Dari segi masa, kita kalau macam masa kita tak terbuang dengan kita boleh cari barang nak dibeli tu dengan cara lebih cepat. Tapi kalau keburukan tu dari segi barang yang kita dapat tu berkualiti ataupun tak. Dari segi kebaikan, macam saya seorang remaja, saya macam suka beli barang-barang yang dia ada desire nak beli barang-barang yang branded macam dari luar negara kan. Okay, daripada online shopping, saya rasa kita boleh dapat benda tu dengan harga yang lebih murah dan di-post terus daripada luar negara. So macam senang lah daripada kita nak pergi travel to overseas. Bagi sesetengah pengguna Tegar, membeli belah atas talian seperti sudah menjadi satu tabiat. Melayari laman-laman web sosial yang menjual pelbagai produk barangan, tidak kira dalam dan luar negara, sudah cukup membuat golongan pengguna ini teruja. Tidak mahu ketinggalan dalam menggaikan pelbagai jenis barangan dan jenama, mereka sanggup mengambil risiko membayar sejumlah wang tertentu demi mendapatkan produk yang diingini. Bagi yang bernasib baik, mereka dipertemukan dengan golongan peniaga jujur. Namun, tidak bagi mereka yang menjadi golongan sasaran pihak tertentu untuk mengaut keuntungan melalui penjualan barangan maupun produk berasaskan sistem atas talian. Kemudian kita tengok dekat pengguna, pada tahun 2011 terdapat lebih kurang 18 juta pengguna yang menggunakan internet dan 54% membeli barangan secara online. Memang berlaku seperti satu wabak di mana semua sekarang ni lebih suka memilih kepada mod membeli belah di internet. Dan kalau kita lihat dari segi pembelanjaan pula, pada tahun 2011 sebanyak 2 bilion ringgit dibelanjakan dan dijangka pada tahun 2015 meningkat ke 5 bilion. Jadi kita lihat di sini memang perlu adanya sesuatu kawalan atau pemantauan terhadap aktiviti yang melibatkan perniagaan secara internet. Laman-laman sosial kini dijadikan medan perniagaan buat setiap peniaga atas talian. Pelbagai barangan dijual termasuklah minyak wangi, beg tangan, pakaian dan kasut. Apa yang menghairankan, pengguna lebih tertarik dan mudah percaya terhadap produk yang mereka lihat.
Kebanyakan daripada mereka tidak sedar akaun peniaga ini boleh ditutup pada bila-bila masa. Lebih-lebih lagi jika peniaga tersebut menjalankan perniagaan tidak sah dan tidak mendapat sijil pengesahan perniagaan daripada mana-mana agensi berdaftar. Bagi sesetengah kes, pembayaran perlu dilakukan sebaik sahaja pesanan dibuat. Malangnya, barang yang diperoleh tidak menunjukkan kualiti dan hasil yang memuaskan. Mula menuding jari, mencari pihak terlibat sedangkan mereka sedar akan risiko pembelian barangan tersebut. Seharusnya pengguna harus lebih berhati-hati ketika melakukan pembelian secara online kerana risiko ditipu adalah lebih besar. Perkara ini terbukti apabila Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional NCCC menerima pelbagai bentuk aduan membabitkan penipuan pembelian secara online. Namun, tidak semua urusan jual beli dalam talian merupakan penipuan, tetapi jika pengguna tidak berhati-hati, mereka boleh menjadi mangsa. Kebanyakan kes penipuan dilaporkan menggunakan laman web jenis platform yang penjualnya tidak berdaftar dan tidak bertanggungjawab ke atas barangan jualannya. Memang komplain terhadap online shopping ni memang makin berleluasa lah. Sebenarnya kami kat NCC ni setiap hari kami menerima at least sekurang-kurangnya 10 aduan terhadap ataupun berkenaan dengan online shopping. In regards with online shopping, complaints yang NCC terima ni kami akan membuat representasi lah. For the first time kami akan buat representasi bagi pihak pengadu kepada pihak responden. Pihak responden adalah syarikat ataupun individu yang menjual. At the moment now tak membimbangkan lagi, tapi it is definitely akan menjadi semakin berleluasa lah, sebab bila age group ni dia semakin dia meningkat, of course trend ni akan ikut lah. Dan bagi mereka yang daripada lingkungan umur yang lebih rendah, mereka akan terikut-ikut juga trend ni. Tapi kalau something positif tak diambil, dan saya rasa memang dia akan sampai ke pihak tahap yang membimbangkan. Bagi seorang pengguna, kajian yang terperinci terhadap produk jualan barangan melalui laman-laman sesawang perlu diambil kira. Terdapat pelbagai kebaikan dan keburukan yang mereka sendiri tidak sedar. Etika dalam pembelian barang atas talian ini seharusnya disemak terlebih dahulu. Terlibat dalam urusan perniagaan jual beli berbentuk online sememangnya mempunyai pelbagai kemungkinan yang seseorang pengguna maupun peniaga perlu tahu. Jadi di Brand KK yang memang menjaga pengguna, kita baru saja mewujudkan satu peraturan yang dinamakan Peraturan Perlindungan Pengguna Urus Niaga secara Elektronik, yang kita ada memberikan kewajipan kepada penjual-penjual di online ni. Jadi seperti mana undang-undang yang terpakai untuk beli belah secara konvensional ni, sama juga seperti membeli barang atau menjual barang di online. Contohnya, pertama sekali kita setiap peniaga dia perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Tak kisah individu, syarikat atau apa perkongsian, semua kena berdaftar dengan SSM. Dan bagi yang lain, dia bergantung pada jenis barangan yang ingin dijual. Ya, jadi satu kesahan di bawah Akta Syarikat atau Pendaftaran Perniagaan 1996, dia boleh didenda sehingga RM50,000 ataupun penjara 2 tahun apabila disabitkan kesalahan. Bermula 1 Julai 2013, Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik akan mula berkuat kuasa di mana semua peniaga dan bakal peniaga online dikehendaki untuk mengemaskini semula data-data perniagaan sekiranya tidak mendapat pengesahan perniagaan yang sah. Segala maklumat termasuk alamat, email, nama, terma dan syarat perlu dikemukakan di dalam laman sesawang perniagaan milik mereka. Kegagalan berbuat demikian akan dikenakan tindakan yang sewajarnya oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Jadi saya harap semua penjual-penjual online ni dia sedar dan dia tahu tentang undang-undang yang ada. Kerana di online ni bahaya dia, kita tak dapat nak pegang sendiri barang tu, kita tak dapat tengok sebab kita tengok semua hanya melalui skrin komputer. Jadi mereka semuanya seharusnya membuat pilihan yang bijak, berhati-hati dan tidak terlalu menurut nafsu mereka untuk memiliki satu barang. Kadang-kadang kita tengok dekat internet, harga dia murahnya kalau banding dengan biasa, terus beli.
Bila dapat, kita tengok palsu, barang tiruan ataupun barang tu ada cacat yang sangat teruk. Jadi saya mohonlah kepada semua pengguna-pengguna, sebelum kita membeli barang di internet tu, kita perlu berhati-hati dan baca semua terma dan syarat.